Kalau kita lihat sekarang ni, kalau kita tamatkan satu kluster, kita memakan masa tempoh 28 hari pemantauan, iaitu 2 kitaran inkubasi. Jadi kalau kita menggunakan pakai pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari, bermaksud kalau kita tak ada kes sifar untuk tempoh 28 hari, kita akan isytiharkan bebas pada COVID-19. Itulah yang kita guna pakai sebagai tanda aras kita lah. Itu yang pertama, kluster di Pedas. Jadi kita telah pun kuarantin mereka yang terdedah pada kes yang positif. Jadi bila kita ada kes yang terdedah pada kes positif, kita telah kuarantinkan mereka dan kita akan menjalankan saringan, iaitu hari ke-13 kita jalankan saringan, dan apabila kita jalankan saringan tersebut, iaitu saringan ulangan, ada 16 kes yang positif. Dan bila positif, kita asingkan mereka dan masukkan ke hospital dan iaitu keadaan terkawal, iaitu mereka ialah dalam pengakhiran ataupun penghujung tempoh kuarantin. Itu kuarantin untuk ada close contact kepada kes yang positif. Kalau pelajar ataupun mereka yang telah dikuarantin di pusat kuarantin ataupun dikuarantin di rumah, mereka tetap akan jalankan swab yang kedua pada hari yang ke-13. Kalau swab yang kedua negatif, barulah kita isytiharkan mereka bebas dan mereka boleh diberikan surat dan keluar daripada kuarantin. Ini walaupun mereka kuarantin di rumah, konsep dia sama juga. Ataupun mereka kuarantin di pusat kuarantin, tindakan yang sama juga akan dijalankan. Yang tak ada beza dia antara di rumah ataupun di pusat kuarantin. Dan pemantauan kita ialah menggunakan kaedah My Apps, My Sejahtera, dan juga kita lihat kepada mungkin kita akan melawat ataupun menjalankan tindakan kita untuk memastikan mereka yang dikuarantin itu duduk di rumah. Jadi kalau kita lihat, kita melaksanakan targeted approach, iaitu kalau lokaliti itu ada wabak, baru kita menjalankan saringan kepada semua, sama ada warga negara ataupun bukan warga negara. Tetapi sekarang ni kawasan tu kita dah hijaukan ataupun tak ada kes lagi. Tapi mereka yang melaksanakan saringan boleh dilaksanakan di makmal-makmal swasta. Jadi kementerian tak akan melaksanakan sebab kita dah hanya melaksanakan pada targeted approach. Kalau locality ataupun kumpulan sasar, iaitu kita ada 9 kumpulan sasar sekarang. Jadi kita hanya menyaringi lebih kurang 400 saja lebih pusat sekolah tahfiz. Tetapi yang kita dimaklumkan ada 1,000 lagi sekolah tahfiz di luar yang tidak didaftarkan. Jadi apa yang kita pasti ialah kita menjalankan saringan. Saringan ini juga satu surveillance. Kalau ada peningkatan kes yang mendadak di kluster-kluster tersebut, jadi kita akan meningkatkan aktiviti kawalan kita, iaitu active case detection dan sebagainya. Yang penting sekarang ni ialah saringan, iaitu sebelum kita masuk pada naik bas, kita akan laksanakan saringan. Kedua ialah menggunakan apps yang kita dapat kesan siapa yang duduk sebelah kita dan sebagainya. Jadi kalau kita ada maklumat tersebut, jadi kita boleh seperti juga menaiki kapal terbang, jadi kita benarkan menggunakan kaedah tersebut, tetapi tidak ada dari segi kesesakan dalam bas tersebut. Jadi yang inilah kita menggunakan pakai kaedah ini sebagaimana kita guna pakai untuk menaiki kapal terbang juga.